Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke mana ke arah pergerakan market. So pagi ni kita dah nampak pun price Bitcoin dah berada di 42k, around 40k, dan Zul cakap dalam Zul akan buy sekiranya price sebabkan tu disebabkan inverse and shoulder. So nanti Zul akan tunjukkan chart, kemudian untuk hari ni juga Zul akan set limit dia di wawasan buy Zul. Sebab apa? Tu maknanya tu tunggu daily candle close untuk hari ni dan kita close above atas 42, so good untuk secara untuk hari ni. So nanti tu akan setkan tu punya buy limit kat mana. Buy limit tu untuk tu baru nak cari pagi ni, nanti tu akan letakkan buy limit tu dan anda boleh kalau siapa nak follow boleh, tapi on your own risk. Guys, let's go, kita pergi ke coin market cap. So inilah coin market cap. Kalau coin market cap dia datang untuk dalam tempoh 24 hours. So inilah kuartal yang kalau ikutkan lu refresh, kita kan sekarang dah pukul 8. So ini yang tengok dalam kuartal berapakah kejatuhan untuk malam tadi. So Bitcoin sekarang berada di 1.89 trilion tu daripada 2 trilion jatuh ke 1.9 semalam. Dan untuk kuartal untuk secara keseluruhan untuk 24 hours semalam kita drop 1.8 trilion. Kemudian expected volume juga drop daripada 100 lebih ke 94. Volume BTC meningkat daripada 41 ke 42.8. So meaning expected pergerakan price untuk berjatuhan tu mostly 42.4% datanya daripada Bitcoin. So harga semasa ataupun expected untuk kata dalam percentage, Bitcoin drop hampir 4%, volume juga drop 13%, Bitcoin melakukan peningkatan. So aku tengok malam Bitcoin daripada 40 hampir 44k drop untuk malam untuk pagi ni dah ke 42k. So harga semasa Bitcoin 42.3, 2.56% drop. Ethereum 2.9 daripada 3k drop hampir $100. So 4.6. So expected bila Bitcoin drop macam ni tadi, market total market drop, Bitcoin dominant masih meningkat. Expected Bitcoin akan drop dengan Bitcoin akan kata drop dengan agak banyak sikit. Kemudian expected altcoin lain juga akan turut melakukan penurunan. So sebab tu kita tengok semua sedang melakukan red candle. Okay, let's go, kita pergi tengok apa yang dah berlaku untuk pagi ni. So sebab tu kita akan view index ataupun 8-10 minit. So 8 minit kita view index untuk hari Jumaat. So hari ni lah hari Sabtu. So hari Jumaat expected fear kita berada di 40. So makin fear juga expected price drop, iaitu daripada rejection 45 drop ke sana dah 42. So expected kalau ikutkan kalau hari ni ada drop lagi, expected kita akan expected untuk hari Sabtu mostly fear kita akan more kurang daripada 40, expected around 40. So pun kita tengok chart adakah ada potential untuk melakukan rebound daripada Zul punya kuasa iaitu 42, ataupun kita punya di chart semalam Zul sedangkan kita expected berlaku sedang inverse and shoulder yang Zul sedang monitor. So ini mungkin anda tak nampak, Zul expected satu chart lagi. So ini chart yang Zul expected sedang monitor iaitu expected untuk inverse and shoulder untuk ini berlaku. So untuk apa pun untuk ni ada sedikit ruang lagi, ada sedikit ruang at least untuk kita drop kalau ikutkan di pair USD. So ingat ini adalah pair USD bukan pair USDT. So kalau anda nak set limit gunakan pair USDT. So ni pair USD expected ada sedikit lagi ruang untuk drop. So maybe yang ni tu akan naikkan sikit untuk sedikit kata naikkan sikit ni. Alright, so kami expected yang ni. So expected kita ada sedikit ruang untuk BTC pair USDT akan drop. So ini berapa persen lagi untuk expected untuk hari ni ada possibility untuk drop expected dalam expected itu kami betul. Okay, yang ni expected untuk hari ini mostly expected dalam 2 ke tak lebih daripada 3%, expected dalam 2%, hampir dalam 2% lagi. Expectation boleh drop lagi dalam expected dalam $800 lagi. So $8 expected kita dalam 41.5 lebih kurang expected. Dia akan tunjukkan di expected kat manakah Zul nak set buy limit untuk hari ini. So let's go, kita pergi ke chart BTC USDT untuk Zul cari position buy untuk set buy untuk hari ni. So Bitcoin kita ada berapa ni, kita tengok chart. So ini Zul ada letak pun malam juga kita ada channel breakout ni, macam dia cakap kata kenapa Zul expected akan jatuh hari ni. Disebabkan daily candle itu, daily candle semalam expected kita close banyak, bukan yang candle untuk hari ni, untuk yang hari Jumaat, hari Khamis. Candle ini close dalam channel ini. So macam dia cakap sebelum ni, Zul ada terangkan ini adalah pattern bearish. So sekiranya pattern itu break ke atas, given time price akan datang balik ke dalam kawasan ni, expected for breakout, kecuali kita ada good momentum untuk naik ke atas. So macam juga expected kalau dia break ni expected dia akan, kita kena ambil take profit dan expected naik atas. Itu kalau kepada small quarter small bukan, tapi yang ni tak perlu kita ambil profit. Sebab apa nak kena tahu kenaikan itu hanya akan sedikit saja. So di Bitcoin sekarang expected untuk daily
expected dah pun breakout semalam, kemudian expected jatuh dan expected tu. Now kat mana zone target untuk expected kejahatan ni? Jika untuk ada expected trendline iaitu trendline tengah ni, kalau anda tengok garisan tengah channel ni, kita ada garisan middle. So expected ni first kita akan expected price tu akan drop dalam kawasan ni. So dalam kawasan ni lah yang Zul expectedkan, Zul akan cari position buy zone untuk set limit di kata Binance. Zul akan guna Binance ataupun di Luno, nanti Zul akan share kan, tapi Zul expect Zul akan cuba buy di Luno saja. Kemudian expected untuk hari, expected mungkin ada drop sikit lagi 2%. Kalau ikutkan kat sini, expected untuk kalau ikutkan 4 hours, kalau BTC USD ada 2%, expected USDT expected lebih kurang sama juga. So almost dalam lebih kurang sama, iaitu dalam 2% lagi expected untuk drop. So bagi wait aja. Kemudian sekiranya untuk hari ni tu nak tengok adalah untuk candle untuk hari ini. So untuk candle hari untuk confirm more naik atas, iaitu candle daily expected kuartal dapat bertahan dalam kawasan kuartal channel ini. So channel yang ini, channel yang Zul monitor ni expected untuk sekiranya kita buy. So tak salah, macam juga malam kita akan cuba ambil opportunity dulu ni, expected untuk opportunity iaitu expected untuk price buat ini, kemudian melakukan kenaikan ini untuk expected. Sebab tu kita nak buy kawasan ni, expected kita ambil. So kalau kata nak mau kalau ikutkan pattern, kalau betul anda perlu ikut iaitu buy versus breakout. Buy versus breakout tu macam bila expected yang ni, bila price itu expected yang buy. So ini untuk pattern ni belum complete. Kita ni hanyalah dua expected untuk nak ambil sedikit high risk, iaitu untuk buy di kawasan ini. Sebab apa? Kalau betul buy kata ni breakout tu buy atas average. So kalau betul buy atas average, meaning average tu nanti akan bertambah. So kalau buy kawasan ni, expected average tu akan drop. So Zul akan ambil sedikit hari, sebab expected Zul akan buy dalam RM1,000 dalam kuota Bitcoin di kawasan ni. Kemudian kita tengok macam mana untuk confirmation ataupun expected untuk kekuatan price itu follow dia punya trendline ataupun reverse shoulder ni, iaitu candle daily mesti berada di dalam masa ni. Candle daily tak boleh close below ini. Sekiranya candle daily anda tengok close below ini, so meaning expectation kita bahawa inverse head and shoulder ini dah gagal untuk complete dia punya inverse shoulder. So meaning kita akan expected price tu akan more drop ke bawah. Drop sampai mana? Kita boleh expected juga price itu boleh drop, iaitu expected mungkin ada wait untuk wait sampai sini. Wait kata mungkin ada create wait, expected kawasan ni dah melakukan bounce balik, itu good. Tapi expected kalau expected break bawah ni, zone expected price tu akan more drop ke bawah dalam 36-37. Sebab apa? Itu adalah kawasan net buy zone ataupun last buy zone bagi zone sekiranya Bitcoin untuk melakukan kenaikan. So kenapa tu nak ada dua zone buy? Tu dah terangkan review pagi malam tadi. So anda boleh tengok balik video sebelum video yang ini. So anda boleh tengok sebelum malam tadi punya review expected kenapa tu ada expected buy di kawasan ini dan di kawasan ini. So untuk hari ni kat manakah expectation to buy? So sebelum tu kita tengok dulu RSI. So RSI berada di mana? RSI berada di kawasan 50 hampir cross. So expected sekiranya cross ni expected boleh melakukan sedikit drop. So drop tu sampai mana kita akan mungkin expected apa berlaku. So, nak tengok kata history punya pergerakan expectation untuk price retrace dan gagal. Kita akan tengok untuk yang paling kita boleh tengok kata bulan yang kita akan tengok balik price di kawasan ni. So kita expected boleh berlaku macam ni sebenarnya. Expected price naik elok, expected drop ke bawah kemudian naik balik. So seperti berlaku expected ni, kita ada expected boleh RSI drop lagi sedikit saja bawah ni sebelum dia melakukan lagi kenaikan. So yes, jika expected bawah 50 adalah expected sedikit bearish. Jika break 50, expected kita sedikit kuartal bearish. Jika kita ada last defend iaitu di kawasan. Jika price perlu break berada di atas 42. Sekiranya price tu berada di 40, memang kita expected sentiment dalam market more bullish. Sekiranya break 42, jika kita ada kuartal hope di kawasan 397, tu ini kuartal nak pump balik ni, hanya whale yang boleh berlaku lah. Tu expected sebab apa gini, expected bila price berlaku di bawah trendline ni dan berada di 38 dan 37 ni, expected fear index akan kuartal drop dengan drastic. So kenaikan ni hanya boleh di kuartal expected tu akan ambil opportunity ni. Sebab apa opportunity ambil untuk kata whale tu, expected whale boleh ambil opportunity ni bila ramai yang takut buy, esok ramai akan drop lagi, expected drop, and whale expected akan melakukan kenaikan. So expected kenaikan tu expected anda bila buy kan ni, kita tak FOMO, kita nak buy opportunity. So opportunity yang nampak dalam forward tidur dan kawasan ni. So boleh tengok video pagi malam tadi untuk kenapa tu expected boleh ada dua opportunity buy lagi, expected sebelum tu hold segala position and hold segala pembelian tu di Bitcoin dan juga coin yang lain. So di 4 hours
Kita akan tengok sikit RSI. So RSI sedikit below, so ada mark satu trend line ni. So expected untuk kuartal di 4 hours RSI boleh drop sikit lagi, kawasan bawah ni pun dah drop. So expected untuk 4 hours kita ada possibility boleh yang ni dan berlaku cross. Dan kita mesti ingat store RSI dah pun berada di overbought yang oversold yang terlalu lama. Expected memang below benda tak kata expected di kawasan hampir satu RSI, store RSI. So memang low, memang lower low betul, memang oversold betul di kawasan kuartal store RSI. So ini expected untuk dia drop more lagi bawah, aku kata tiket tipis. Yes, ada sikit drop bawah untuk minggu ni. So apa pun expected boleh berlaku ada bounce. Lepas tu juga adalah good opportunity, adalah satu opportunity untuk kita ambil sedikit high risk tapi opportunity untuk kita buy kawasan ni. So setiap kawasan buy tu tak ada yang 100% buy terus naik. So now opportunity tu nampak ini opportunity adalah terbaik untuk the buy daripada the buy di kawasan ni dulu. Itu mungkin di kawasan 36, 37 ni sebab apa kita downtrend, now kita dah uptrend. Expected ni retestment first yang kita boleh expected yang boleh hyper lah di kawasan 42. Kemudian kuartal last retestment ataupun sedikit kuartal aggressive retestment di kawasan 36 dan 37. Drop lagi bawah, mini tu akan hold skala buy. So anda boleh tengok video pagi malam tadi untuk review kenapa tu expected yang boleh berlaku macam tu. So untuk Bitcoin kat manakah Zul punya set buy korang? So jika seperti kawasan 42, so kita ada kuartal channel yang Zul monitor ni untuk pembentukan left shoulder dan right shoulder, left shoulder head dan right shoulder. So right shoulder expected boleh berlaku. So anda boleh ambil channel so mungkin anda boleh reduce kat sini, iaitu bergantung pada anda. Kalau nak ambil weight boleh, kalau nak ambil candle yang ini pun boleh. So expected candle ni apa yang berlaku, mungkin nak ambil yang atas sikit. Kalau atas ni, iaitu candle atas ni expected price dah pun sampai. So Zul nak expected ni maybe hari Sabtu Ahad maybe kita akan ada sedikit weight, sudah ambil weight. So Zul expected price akan drop dalam 2% lagi. So almost dalam, kalau tu nak set buy ni Zul akan set buy swing, sekejap Zul akan ambil 10 lagi, swing low to swing high, and then kita akan expected di kawasan ikutkan 400 ni memang good untuk version tu. Expected kalau drop lagi untuk horizontal. So Zul expected Zul akan drop dalam 41.6 ataupun 41.5. So itu yang Zul expected akan Zul aim untuk hari ni. So tengok hopefully Zul dapat. Zul akan set limit di 1.5 namanya. Hopefully yang ni so 1.2, 1.5, 1.5k. So Zul akan set Zul punya buy limit di 1.5k. So siapa nak follow boleh, tapi on your risk. Tapi jika Zul hanya buy dalam aku kata Zul akan set kat situ iaitu 41.5, tapi bergantung kepada keadaan. Kalau Zul expected tengok RSI pun dah cross di 1 hour pun cross, Zul akan maybe akan instant buy ataupun di sedikit increase lah 41.600. So kalau anda nak, anda boleh beli 41.5 dapat 41.600, 41.600 mungkin lah terbaik sikit. 41.600 mungkin terbaik sebab apa kita tak nak miss sebenarnya. Kadang-kadang itu Zul selalu miss. Kadang dah buy bercing cantik price terbang tapi Zul tak dapat sebab akan miss sedikit kuartal maybe dalam 20 ke 30 dolar. So expected ni Zul akan ambil 41.600. So 41.600 consider dah okey dah tu nak ambil. Expected Zul akan set limit sebab kita akan sedikit ruang lagi. So hit and expected terus melakukan kenaikan. So Zul akan set limit di 41.600. Expected Zul akan buy tu kat sini disebabkan Zul nak buy di Lunar. Zul akan tengok chart di Lunar nanti. Kalau chart di Lunar, Zul akan cuba buka chart di Lunar kejap. So itu yang expected berlaku. Tapi untuk sebelum Zul chart buka Lunar tu, di Bitcoin lah ya, untuk hari Isnin ni ada new yang agak besar sikit bila disebabkan Fed buat meeting lah ya. Meeting ni dah memang jarang berlaku. Meeting ni expected last adalah 2015 last meeting yang Fed buat ni. Expected dia akan mungkin rate. So kekiranya rate naik, expected price akan kuartal drop sikit untuk Bitcoin. So sekiranya meeting hari Isnin ni amat penting juga, kita akan buy sama ada price tu akan melakukan huge bounce ataupun akan yield drop. So ada dua opportunity boleh berlaku dan expected untuk untuk hari Isnin ni kita ada Fed meeting. So tengok result ni macam mana, apa kata pengumuman Fed untuk hari Isnin ni bila meeting tu berlaku. So ada opportunity untuk price tu drop juga. Tu cakap inilah Zul hanya ambil opportunity buy kawasan ni, kemudian sikit drop lagi Zul akan ambil opportunity kawasan ni, dan bawah daripada 36 tak ada lagi zone buy begitu. Zul akan hold untuk tunggu price expected di net support di 30. So itu yang Zul akan buatkan di dia punya portfolio, and kat manakah Zul ambil opportunity untuk at least 41, at least Zul punya average turun sedikit. So di Lunar sekiranya price itu expected boleh drop di kawasan, so nanti Zul akan buka chart Zul sebab di Lunar pun Zul ada monitor Zul punya kuartal
Sebab apa Zul ada buat transaction di Luno sebenarnya. So kat Luno sekiranya Zul 41.6, kat Luno kat manakah kita tak set buy. So di Luno, kalau expectation sama juga, kita akan ambil cuba hand shoulder, expected boleh sama juga. So Zul akan ambil parallel channel, Zul akan buat ni. So sama juga ni kita akan ambil iaitu yang ini, kemudian akan draw daripada ni, kita akan tarik satu channel. Kat sini kita akan draw panjang sikit. So ini Zul ambil weight saja. So weight now expected untuk di US dollar, di RM ataupun pair, iaitu pair BTC MYR. Expected untuk price expected dah boleh ambil pun, dah boleh ambil buy pun untuk di kuartal di BYR. Sebab apa price expected dah pun jatuh betul-betul weight di kawasan bawah itu. So meaning kalau nak set limit pun, so expected yang tu 1 point tu expected di Luna ni consider dah boleh buy pun. Tapi saya cakap dia akan Luna nanti, dia akan mungkin di Luna dia akan buy instant aja. So instant pun dia akan set limit sikit lah untuk elakkan fee, tak nak 2% fee, kita nak umar dalam 0.5 ataupun 0.25 fee saja. So expected di Luna dia akan ambilkan kat berapakah price yang dia akan buy, nanti dia akan ambilkan di Discord channel tu. Siapa yang join YouTube membership, ada ahli membership, and expected ada Discord channel and dapat join YouTube membership, and nanti dia akan setkan kat mana buy limit expected di Luna. Even price untuk ni dah good buy, tapi Zul expected lagi, Zul nak tunggu lagi, iaitu di Bitcoin. So ni Zul akan monitor pergerakan Bitcoin. Kena Bitcoin sampai 41,400, so meaning kat quarter di Luna Zul akan instant buy terus. Tapi instant buy bukanlah buy quarter buy menggunakan 2% punya fee. Zul akan buy expected 0.5, meaning di Luna ni kita akan masuk di exchange. So di exchange ni exchange market order, kita ambil ini, kita akan buy di spot ni. Sebab tu kita akan set limit. So bila kita buy set limit tu, meaning kita akan expect kita hanya bayar fee dalam 0.5% saja. So daripada 2% kita fee, expect hanya 0.5%. Tu bolehlah kita jimat sedikit daripada kita buy secara instant. Kalau kat app tu anda buy on tu expected 2%, banyaklah ada expected buy. So guys, itu saja untuk pagi ni. So apa pun lambat sikit ni, tapi Zul akan cuba upload untuk kata cepat sikit. Kemudian so ini yang Zul expectkan, dan now Zul expected untuk buy ni RM1,000. So nanti bila Zul buy, price dah beritahu 41,600. So anda sama nak follow, boleh follow. Kalau nak buy di Binance, KuCoin apa semua, anda boleh tengok chart expected 41,600 kalau good. So itu yang Zul akan buy untuk ni. So hopefully akan dapat data ni dapat membantu anda untuk buat decision sama ada buy atau tidak. Tapi berdasarkan RSI, yes sedikit weight, tapi untuk di store RSI semua dah berada di overbought di 1 hour pun. 1 hour pun kita dah berada di overbought, sebenarnya senang expected untuk drop lagi. Kita ada sikit minor base, kalau ikutkan di 1 hour ni kita ada sedikit minor base. So consideration expected price will drop dalam kawasan ni, and kawasan buy tu betul-betul dalam kawasan ni expected 41,600. So ambil 41,200, so depend on anda nak buy 42 pun boleh, expected drop dalam 41 pun. So expected now dah masuk dalam zone buy. Bagi Zul tunggu sedikit lagi 41,200. So kalau ada rezeki dapat, kalau tak dapat mungkin price tu jatuh 41,650 kurang 50 dan price nak balik. So meaning tak set buy limit tu, bergantung kepada semasa. Kalau tu sempat monitor tengok indikator boleh naik, so kadang naik tu expected kita tak sempat lah. So itu yang Zul expected akan boleh berlaku, dan sekiranya naik mungkin Zul akan instant buy tu kalau sampai 42,500. So bergantung untuk apa pun nanti Zul akan ambilkan tu punya di Discord channel. So guys, itu aja untuk pagi ni. Hopefully ni data apa yang Zul share lah good. So apa pun hari Isnin ni amat kata getir untuk kata Fed tu expected boleh menyebabkan Bitcoin drop lagi ke bawah ataupun Bitcoin melakukan kenaikan. So tengok macam mana, tak tahu news aku kata Isnin meeting Fed tu hari Isnin. So hari Isnin nanti baru kita tahu apa keputusan dia. So now sementara tunggu meeting, sama ada nak tunggu meeting pun boleh. Kalau anda tunggu meeting, kalau meeting tu good, expected price tu terus melakukan naik. So apa yang sedang ialah kita ambil opportunity dulu, buy sedikit, invest sedikit, kemudian kalau drop tak salah kita akan tunggu di next buy. Kalau drop lagi kita hold clear set, kemudian kita akan tenak modal untuk tunggu expected di next support, iaitu di kawasan 30. So guys, itu aja untuk pagi ni. Please like, please subscribe, share kepada rakan-rakan lain. So thank you siapa yang kata like and subscribe, and thank you kepada 2k subscriber. So hopefully tahun ni dapat 10k subscriber untuk dia punya target. So guys, jumpa lagi malam nanti. Assalamualaikum, bye bye.